يلا اقرأ الزكاة. باب الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار والمأمن والركاز والتجارة والنخيل ففي خمس منها شاة جذاعة جذعة. جذعة. جذاعة salah. لا، جذعة. Bukan jaza'atun lah. ولا شاة. Syatun jaza'atun. Jaza'. يا. جذعة. Salah. salah pula. Jaza'atun. Jaza'atun. أيوه bagi جذعة. Itu jaza'atun. جذعة. Jaza'atun. جذعة. جذعة بسكون الذال. جذعة. شوف. جزعة من الضأن لها سنة أو ثنية من المعز لها سنتان وفي 10 شاتان وفي 15 سنة وفي 20 أربع وفي 25 بنت مخاص لها سنة وفي 36 بنت لبون لها سنتان وفي 46 رفقة لها 3 سنين وفي 61 جزعة إليه جزعة جذعة. جزعة لها 40 وفي 76 بنت لبون Boleh ya? Binta? بنت لبون أيوه يا شيخ. بنت لبون وفي 91 شقتان وفي 121 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حاطب الأنوار من كل الأجيال وهبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم وعلم في الدارين آمين يا رب العالمين. طيب يا شيخ. يا رب صل على النبي وآله عدد خلقه وحصره يعلم. اللهم تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ وأن تسلط علينا ولا يخافك معنا. اللهم تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ وأن تسلط علينا ولا يخافك ولا حمار. اللهم تجعل مصيبتنا في ديننا وفي كتبنا فيه. اجعل إسلامنا في منتهى رضاك يا أرحم الراحمين يا رحمن. طيب. قال رحمه الله تعالى فصل في الدفن. في طيب تمام. فصل أي هذا فصل. هذا فصل في إيه؟ كيفية الدفن. أي هذا فصل ini satu fasal pada kaifiyah, pada cara-cara ad-dafni tanam. Ada cara apa? Cara tanam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam dengan mengembalikan kepada tempat asalnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi Adam alaihi salatu wasallam min turab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum min Adam wa Adamu min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Diciptakan daripada tanah, kemudian akan kembali juga kepada tanah. Maka ini kembali kepada fitrah al-ijadiyah, fitrah kejadian. Karena itu dalam Islam tidak ada istilah bakar. Tidak ada istilah menenggelamkan mayat di dalam lautan. Tapi yang ada adalah menanam. Kerana apa? Yang pertama itu adalah memuliakan mayat. Memuliakan mayat. Walaqad karramna bani Adam. Dan juga menjaga mayat daripada celaan-celaan manusia. Tamam? Menjaga apa? Mayat daripada celaan-celaan manusia. Kerana kalaulah dibakar, niscaya pertama mencarikan kehormatan mayat. Kemudiannya kalaulah ditenggelamkan, niscaya apa? Andai dijumpai, niscaya apa? Akan dikeji oleh manusia. Maka Allah Ta'ala menjadikan menanam mayat ialah cara untuk memuliakan anak Adam.
Walaqad karramna bani Adam. Bahkan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mayat anak Adam bukanlah bangkai. Kerana Allah Taala sebut Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Di antara cara untuk memuliakan anak Adam, bahawa kematiannya itu bukanlah najis. Fi khilaf. Abu Hanifah kata na'am, wa najis. Anak Adam bahawa najis bila mati, bangkai. Ha? Mazhab kita kan Malik. Abu Hanifah. Mazhab kita yang Tak, tak bangkai. Imam Malik gaji. Imam Abu Hanifah. Masih ya Syekh. Maka Allah Ta'ala menjadikan cara untuk menanam mayat. Cara apa sini? Untuk memuliakan anak Adam. Sebahagian tempat mereka, sebahagian puak-puak agama lain, mereka membakar mayat. Pertama sekali, itu menyeksa mayat. Kerana dalam hadis baginda Nabi SAW menyebutkan mayat merasai apa yang kita lakukan kepadanya. Makna hadis kita. Begitu juga ditenggelamkan. Sebab itulah hatta jikalau kita berada di dalam apa? Kita berada di dalam Allah SWT di lautan. Duduk tengah berlayar kapal Titanic. Tamam? Kemudian dia berlaku kematian. Nak tanam di mana? Kimi. Tanam kat mana Ami? Kimi? Nak tanam di mana? Daya di kapal. Kemudian mati orang. Nak tanam kat mana? Nak tanam mana takkan? Nak tanam jauh tengah-tengah lautan. Kita tahu. Kalau mampu untuk menunggu masa sampai kepada pesisiran pantai, anda ditanam di sana. Tapi jika ditakuti mengubah ataupun berubahlah bau. Faham? Berubah bau sini, bau. Lagi? Rasa? Lagi? Warna, betul? Ta'muhu aw launu aw rihu, betul? Berubah bau ya. Tak. Ditakuti berubah bau, maka hendaklah apa? Diletakkan mayat tersebut di atas satu buah kayu. Kemudian diletakkan dua benda yang berat atasnya. Luncurkan. Semoga-moga orang yang apa? Boleh tak tenggelam. Orang yang dapat di hujung di pesisiran pantai, nanti akan menanam mayat tersebut. Tamam, Syekh? Baik. Mafhum? Al-muhim. Apa dia? Tanam mayat. Kalau dia orang yang ajak ucur, balik atas tahu tak? Orang atas kapal. Kalau bini nak tutup mayat suami dia kalau hantar, tengok. Dia pun memang makan tahu dah tak balik. Ucur dia ucur tengok dia hak. Ucur tengah lu, macam tu. Itu. Bila tengok lauk, bukannya lauk ni, lauk tu tengok. Taib. Itu mayat nak apa? Lepas tu Keluarga nak mayat. keluarga nak mayat, tutup mayat. Lepas dia hantar orang ni, jom luar negara orang. Taib itu. Tengok lauk macam mana. Tanam situ. Oh, dia sekarang ni tak ada masalah. Sekarang ni ada kemudahan. Sekarang ni kalau mati buat mana? Syekh. Helikopter. Ha? Helikopter? Helikopter ambil. Ayo, entah al-amr. Zaman dulu tak. Macam nak dah. Mana ada helikopter? Ha tak? Bola peti sejuk. Bumi. Ha? Tempat bumi. Zaman sekarang ada kemudahan. Faham? Masih ya Syekh. Maaf muskilah. Cumanya berlaku perbahasan di kalangan ulama, apakah hukum memindahkan mayat daripada apa? Negeri ke satu negeri. Mu'tamadul madhab yahrumu naqlul mayyit min baladin ila baladin. Haram ya Syekh. Memindahkan mayat daripada negeri yang dia mati kepada negeri yang lain. Wadih? Mafhum? Melainkan dia ila Makkah wal Madinah. Pada Makkah wal Madinah. Mana ada fadilat pada Makkah wal Madinah. Qala Imam Ar-Ramli wa kadzalik ila baladis salihin. Negeri orang soleh. Masih negeri orang soleh. Jadi masalah apa mati di tempat-tempat yang tidak ada orang soleh misalan. Pindah pada Malaysia fil awliya was salihin. Masih pindah pada Tarim awliya was salihin.
Tahu tak tulisnya? Ilat ya, bang. Sebab Allah Ta'ala tidak akan mencabut nyawa seorang melainkan Allah Ta'ala nak dia mati di situ. Jadi punya tanda situ. Ayo tanam situ. Fi khilaf. Tamam? Mazhab kita yahrumu naqlul mayyit min baladin ila balad. Haram memindahkan mayat daripada satu negeri ke satu negeri. Melainkan ila Makkah wal Madinah wa ila baladis salihin. Makkah wal Madinah, tiga rumah apa? Tempat-tempat orang salih. Daripada Mekah ke Madinah berubah. Mati tak? Makkah wal la, sebab apa? Sebab rendah martabat. Madinah tinggi kan? Nah, kalau dari Malaysia nak pindah Mekah boleh. Malaysia nak pindah Madinah boleh. Malaysia nak pindah Tarim boleh. Mekah pindah Madinah banyak. Ayuh, enam. Kali wasiat kali. Ha? Wasiat kali. Wasiat mana? Wasiat kali mati situ. Tidak ditaati akan wasiat yang haram. Masih. Tempat sebut tempat apa? Jadi duduk Iwan Negara nak mati sana nak mai ke Malaysia. Ayuh, itu biasa tanya pada Sayyidi Syekh Abdul Hamid. Daripada masalah Amerika daripada Malaysia. Jawabnya mungkin boleh ihtimal daripada Malaysia fihi awliya akthar. Wali-wali lebih banyak berbanding Amerika. Rubbama, mungkin. Alhamdulillah. Malaysia kan negara Islam. Allah Ta'ala bila cabut nyawa seorang itu Allah Ta'ala nak ditanam di situ. Bahkan Allah SWT dalam sebahagian hikayat Israiliyah mengatakan dia manusia dicipta dari tanah. Dan tanah tu apa? Kalau seorang itu mati di pasti tumbuh, maksudnya tanah dia tanah pasti tumbuh. Masih. Kalau berubah bau. Kalau berubah bau. Kalau berubah bau apa dia? Ditakuti berubah bau. Ditakuti berubah bau sedangkan berada di tengah lautan. Hendaklah diletakkan di atas umpama keranda. Diperjalankan. Jangan beri tenggelam. Hanyut ah. Hanyutkan dia. Diletakkan benda yang umpama apa? Biar menutup atas. Tutup bawah dan tutup atas. Ada tutup atas kenapa? Takut burung makan. Ada terlalu luar zaman Zaman sekarang buat. Zaman sekarang boleh juga buat cara buat kitab fiqh. Tapi ada kemudahan. Orang takkan buat macam tu. Tak apa paman. Ha? Tak paman. Tak apa mana. Faham tak? Tak GPS ni. Ayu di bawah. Kaki oleh atas. خلاص طيب قال وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع تمام وأما الدفن adapun tanam mayat faqalluhu maka sekurang-kurangnya dafan tu ialah hufrah. Apa makna hufrah? Ialah lubang. Taktumu yang menutup raihatahu akan baunya mayat. Wa tahrusuhu dan menjaganya akannya mayat. Minas sibai daripada apa? Minas sibai daripada binatang buas. As-sibai binatang buas. Tamam? Apa maksud di sini? Wa amma ad-dafnu fa aqallu. Kurang-kurang tanam. Hufrah. Ialah lubang. طيب ولذلك قال العلماء لا يكفي apa dia وضع الميت على الأرض وبناء القبة عليه tak memadai apa dia meletakkan mayat di atas tanah kemudian membina sesuatu binaan atasnya ana la nusammihi dafnan li'annahu laysa bihufrah bukanlah apa dia tanam tidak memadai apa dia ambil mayat letak atas tanah kemudian buat apa
Buat binaan dah dia. Timbunan. Timbunan orang panggil apa? Kita contoh macam orang yang tak diterima bumi. Orang buat apa? Ha? Buat kubu. Tidak memadai dia. Ambil mayat. Letak atas tanah. Kemudian letak apa? Binaan atas dia. Tidak macam orang setengah nak buat. Melainkan illa idza ta'azzar. Apabila tidak teruzur. Bahawa na'am. Tidak terima. Tidak diterima bumi. Kama warada dzalik. Di mana berlaku demikian itu. Dikatakan berlaku pada Mustafa. Kamal Atatürk. Bumi tak terima. Kalau jahatnya dia. InsyaAllah Syekh. Kalau tanah terlampau keras, dia tak Pindah tempat lain. dia tak ada tanah. Dia boleh pecahkan tak tanah? Tak boleh tu. Ha? Contohnya tak boleh. Jangan tak boleh. Kena pindah pada tempat yang paling hampir. Melainkan berlaku perkara yang mencari adat seumur tadi. Bahawa na'am. Tamam? Surah macam tadi, fahuwa na'am. Maka tidak memadai meletakkan mayat di atas tanah. Kemudian membina sesuatu atas dia. Anda laisa bihufrah. Bukan dia tanam. Tanam tu mesti ada lubang masuk ke dalam. Dia buat apa yang Ui, dia siapa bapak sekular kot. Mustafa Kamal Atatürk, bapak sekular. Mustafa Kamal Atatürk. Bapak sekular. Dia tak tahu. Baca sejarah lah Syekh. Turki. Bapak sekular. Dia yang menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah yang jatuh pada 1924. Di akhir Sultan ana akhiru khulafa' min akhiru khulafa'il muslimin. Khalifah Abdul Majid Al-Thani. Abdul Majid yang kedua. Ana akhiru khulafa'. Akhir walaysa bi sultan. Dia bukan sultan, dia khalifah. Sebelum tu na'am bahawa sultan. Kana qablahu min Sultan Abdul Wahid rahmatullahi alaih. Sultan Abdul kana qablahu man? Saya ingat sultan seorang sultan. Kana qablahu Sultan Abdul Hamid Al-Thani. Mujahid. Al-Syahid rahmatullahi alaih. InsyaAllah dia menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah dan berpindah kepada apa? Demokratik. Demokrasi lah. Demokratiyah. Baik. Balik bacalah buku tentang Mustafa Kamal Atatürk. Wa amma ad-dafnu fa aqalluhu hufratun. Kalau tak adanya Mustafa Kamal Atatürk, nescaya kemungkinan dia Islam masih lagi mempunyai apa? Khalifah. Walau kan surah, walaupun pada surah. Walau kan. Tamam? Hufratun ialah lubang yang menutup bau walaupun tidak ada bau. Yakni apa? Lubang itu sya'annya dapat menutup bau dan menjaga daripada binatang buah. Walaupun di mayat itu tak berbau, walaupun tidak ada di sana dia binatang buah. Makna lubang tu jenis lubang dia apa? Tanam sedalam itu dapat menjaga daripada bau dan juga menjaga daripada binatang buah. Sama ada mayat tu ada bau ataupun tidak, sama ada tempat tersebut ada binatang buah ataupun tidak. Masih muskilah. Al-muhim bahawasanya kedalaman galian tersebut dapat apa dia? Menjaga daripada bau dan juga menjaga daripada binatang buah. Dia kurang berapa kaki? 7 kaki. 7 kaki ya. Satu kaki kaki ni ya. Sekaki. 1, 2, 3. Tapi dalam kitab fiqh ni cuba cari, tak ada dhabit khas untuk dia. Hufratun taktum raihatahu wa tahrusu min as-sibaq. Kembali kepada apa? Ahli apa? Tukang gali. Cara mana yang dikatakan apa? Dapat menutup bau dan juga menjaga daripada binatang buah. Maksudnya binatang buah yang tak digali. Di dalam. Masih Syekh? 3 kaki, 4 kaki. Dalam anda cuba cari kitab fiqh, cuba cari dhabit untuk bahasa saya tak jumpa. Dhabit sekurang-kurang apa? Taktum raihatu wa tahrusu min as-sibaq. Ada dhabit yang berapa kaki ke, 5 kaki ke, 6 kaki. Yang lebih berdiri. Itu paling sempurna. Sempurna hal biasa ni kan. Ayo, paling sempurna Syekh. Tu yang Ayo, aku malu. tu azrul ni. Ayo. Sempurna lah. Ada sempurna yang paling kurang ni. Paling kurang apa? Tutup bau dan menjaga daripada binatang buah. Tapi berapakah paling kurang tu tidak dhabit dengan berapa kaki ke masalah? Tak ada. Mungkin ada tapi tak jumpa lagi. Balik apa cari. Masih.
Qala wa yajibu tawjihu ila al-qiblah. Wa yajibu tawjihu ila al-qiblah. Dan wajib menghadapnya mayat ila al-qiblah. Kepada A. Ila al-A. Ila al-qiblah. Baik, tamam. Menghadapnya lil qiblah bagi kiblat. Qala fi az-Zubat wa dafnuhu li qiblatin qad awjabu wa sunna fi lahdin bi ardin taslubu. Dafnuhu li qiblatin qad awjabu. Wajib. Wajib menghadapkan mayat bagi A. Ila al-qiblah. Tamam? Cara dia, pertama kali mayat itu ditanam, diletakkan dalam kubur dengan bahawasanya lambung kanan. Tamam? Kita lambung kanan, sunat. Jaga tu, mengiring. Tamam? Kemudian, dadanya itu menghadap mana? Menghadap kiblat. Tamam? Baik. Kalau kita tanam kan, lepas tu dia memang kena, kalau walaupun kalau kita tak menghadap kiblat, kita kena perak balik kan. Kalau kita buat kena kiblat dia duduk balik, buat kena kita duduk balik. Dia macam Tahu mana? kalau kita buat dia bagi duduk kiblat, lepas tu dia kali. Tahu mana? Yang kita duduk tu jadi karum abang. Oh. Kau jadi karum macam ada kan orang karum wali ataupun jadi tem berlaku tem tanam. Ada pun tem tanam kau apa ada orang wali nampak. Muka dia badan dia menghadap balik. Secara hukumnya, jikalau mayat itu berubah kedudukan kiblat setelah daripada kita meletakkan ke arah kiblat, hukum ini tak wajib mengubah. Melainkan kita mengetahui ikut zahir. Faham tak? Tapi pernah berlaku pada ceritanya, pada berlaku pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Dia kata bahawa jikalau kamu melihat bahawa kepala aku menghadap selain pada kiblat, maka hendaklah kamu bacakan ayat bagian, kemudian pindahkan kepala aku ke arah kiblat semula. Faham? Wala kulli hal, kalau kita telah meletakkan mayatnya menghadap kiblat, faham? Kemudian selepas pada itu kita mengetahui bahawa berlaku perubahan, tak wajib. Tak wajib untuk berbetulkan balik mayat tersebut. Masih. Wala kulli hal boleh rujuk balik masalah ni. Kerana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wasiat kalau kalau kepalanya berubah sila perbetulkan balik. Kadang-kadang dia takut kepalanya berubah, menghadap berasa daripada kiblat. Dan sebahagian orang-orang soleh mengatakan bahawa kebanyakan ada seorang tu lelaki tu kerja dia curi kain kapan. Dia kata setiap kali aku gali kapan, lepas dia taubat lah. Lepas dia kata setiap kali aku tengok, setiap hampir ke semua orang yang aku gali, aku curi kain kapan semuanya muka tidak menghadap kiblat. Mukanya tidak menghadap kiblat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini muka dia jadi macam rokok sikit sebab dia letakkan batu. Tidak. Dia akan jadi cengek sikit. Ala hayatul raqi'ah. Kalau banyak orang kita tak wajib ya. Tidak. Saya.
Waalaikumsalam. Apa dia boleh? Saya boleh datang pukul lepas 6 nanti. Tadi saya dah datang lah. Saya datang awal sikit sebab sulung-sulung ni. Biasa saya datang lambat. Jadi saya datang awal. Orang kata kalau nak berkat ilmu nanti, kita datang awal. Kita datang awal. Tapi tak apalah, saya akan terus. InsyaAllah Syekh. Baik. Cuma masalah tu nanti rujuk balik. Ada tafsir rasanya. Satu. Sebab kalau wali nampak pun kita kena korek balik. Kau bukan wali lah. Wali kau hujung. Kalau kita ingat korek balik. Amannya. Dia selepas pada kita tanam tu, kalau berubah muka, tak wajib kita nak pindahkan balik. Itu jawab dengan sebina wajib korek balik. Itu bila ditanam tu tidak menghadap kiblat. Ibtidaan. Mayat tu tak, memang ditanam tidak menghadap kiblat. Salah. Sebab dia berpaling. Tak, sebab kita yang salah tanam. Baru kita tak ingat. Ayo, kita salah tanam. Faham? Baru tu yang tu wajib tak balik. Masalah yang berpaling ni lah. Saya berpaling ni saya ingat nama tak wajib. Hatta lagi wali mengetahui bahawa berpaling tak wajib. Tapi tengok balik mungkin ada tafsir. Qala rahimahullah. Wa akmaluhu hufratun qadra qamatin wa bastah. Wa huwa arba'atu adru'in wa nisfun. Wa akmaluhu yang paling sempurnanya nyadafan. Berapa? Hufrah. Hufrah apa makna hufrah? Lubang. Qadra qamatin. Qadar qamah. Seperdirian. Naam. Wa bastah dan juga bastah. Bastah ni apa? Hamparan tangan apa kira? Angkat tangan. Bastah yakni angkat tangan. Maka kalau kita diri dalam kubur tersebut, Bawa mak Yahab berserta kat tangan. ayo. Diri serta kat tangan. Dah yang ni ataf ya Syekh. Ataf. Wa ataf. Bukan yang diri serta kat tangan ni. Wa ataf je, tak ada masalah pun nak buat apa. Wa ataf. Qadra qamatin wa bastah. Tak perlu nak kena wa ma'iyah. Jadi masalah kita duduk dalam kubur, kemudian angkat tangan. Faham? Angkat tangan. Tahu ni. Di dalam ni berapa kaki? Itu pun buat tu boleh lemau. Buat koktek. 10 saya bersama apa? Tahun ni dah. Dalam baik. Dah tu. Tapi tak ada orang kat sini buat itu. Bayar berapa? Bayar 7,000. Oh ni tu. Kita berdiri, kemudian kita angkat tangan. Ikut orang yang holik besar. 6. Kalau ikut Ano. Dah ikut bawah. Tengok sini ya. Dia kata apa? Wa huwa dan bermula ia mana qadra qamah. Wa bastah tu apa? Arba'atu adru', 4 zira'. Wa nisf, 4 apa? Hasta. 4 hasta. 4 apa? 4 hasta. Kaki dah. Hasta kaki. Tamam. Hasta dia. Hasta dia mana? Siku dah. Ayo. Kaki ah. Hah? Ni tak sadar. Hasta bila mana? Tu depa. Depo. Ni ya. Ni meter. Itu. Ni meter. Syuf. Ni depo. 4 wa huwa arba'atu adra', 4 apa? 4 hasta wa nisfun. Dah setengah. Ai setengah apa? Setengah zira'. Bi zira'i rajulin mu'tadil. Dengan zira' lelaki yang kebiasaan. Yang ni mu'tadil Syekh. Tengah. Hasta apa dia? Dia bila mana hasta? Siku sampai Ikut sampai? jari. Dapat astor ni. Sikit dah astor ni. Kalau dapat astor ni. Oi. Tak sampai aku tak aku. Cuba buat. Hasta. Zira'. Kenapa zira'? Kecil eh? Saya tak ada ni sudah tabal. Ni meter. Ni depo. Nak sah hasta tu lah. Ni. Hasta mana bang? Oh nampak macam kecil eh. Kulit. Ha. Tak tahu lah buat dia. Bini. Astor. Ada depo. Minum pun depo. Tepat tu. Tu pokoknya ni astor. Ha? Pokoknya apa? Kaitan saja ni. Dah tu hasta.
Kaki-kaki. Hasta dengan kaki lebih kurang. Hasta nak ada sini dulu. Hasta dengan kaki lebih kurang. Kaki. Oh, hasta ni eh. Sini sampai sini. Betul. Faham tak? Oh, nampak macam rendah kan? Rendah. Oi. Tak boleh juga. Pasal lah. Tak asyik ada bang tak kuku yang Toi. tinggi. Mana berdiri kan? Ayo. Ha, cuba kira agak-agak. Azim. 3. Tu. Okey, kat bahu. Okey tu. Oh, lebih kurang. Oh. Jadi apa? Lepas tu berdiri. Buat asas setengah kan? Ayo asah. Pasal PP. Oh, buat shot tu ilmu daruri. Ha, 1+1 ni. Inilah. Buat shot pula. Ha tak? Tak ni lah tirak. Ha tak? Ni gambar dia. Kalau ni kalau hak ni daripada tangan sampai ke muka dipanggil war. Kalau ni dipanggil apa? Bak. Bak tu apa dia? Depa. Kalau ni sampai sini dipanggil apa bahasa Melayu? Meter. Meter. 1 meter. Dipanggil war. Kalau ni dipanggil apa? Shibir. Jengkal. Jengkal. Wadih. Apa Jimmy nak? 1+1. Bismillah. 3. Dia buat shot pula. Ha nak. Kita auto tershot kali. Ilmu daruri. Khalas ya habibi. Masih. Khalas. Ha ni yang paling sempurna. Tamam. Kemudiannya akhir syai' lahad wa syaq. Ana bahas belum? Ya. Bahas lahad wa syaq. Sunnah fi lahdin bi ardin taslubu. Jikalau tanah itu tanah yang kerah. Sunat apa? Buat lahad. Tanah lembut buat apa? Buat syaq. Qad syarahna walhamdulillah. Lahad tu mahal. Mana? Ni kalau kita gali kubur. Kemudian apa? Kita buat apa? Buat lahad. Lahad tengah. Lahad dia tengah ke tepi? Lahad ke tengah tepi? Tengah. Ha? Tepi je. Begitu. Biasalah manusia. Ha tak? Ya. No? Digali apa dia? Digali bahagian tepi bukan macam ni. Surah dia. Ni. Kemudian apa? Tarik di sini. Faham tak? Kemudian tanam mayat di sini. Masuk dalam. Kemudian apa dia? Faham ni? Kita buka. Kemudian buka bahagian sini. Gali dan bagi sengit lagu tu. Tamam? Kemudian apa masuk mayat. Kemudian tutup dengan belakang ni dengan tanah lah. Dengan kayu pun boleh. Kayu. Soalnya orang kayu. Tanah. Habis. Sini buat apa? Tepi ke tengah? Mana? Sini. Mesti tembus. Sini. Ni dia tepi. Ha? Tepi ada tengah ada. Tepi dah tengah dah. Khalas. Masuk dalam Hadza nusammihi Atau kita lahad. Ada juga syaq. Syaq apa dia? Ni tertara ni. Apabila dibuka tengah. Darana itu tepi. Tepi Dibuka apa? Dibuka tengah. Dia buat macam apa? Macam mana lukis tak nak lukis. Dia macam apa di tengah gitu. Tak. Sampai kalau apa tengok yang India buat, depa buat tengah ni sampai depa boleh kangkang gitu. Dia kangkang gitu. Mayat dia kecil kangkang. Ha, tengok dulu dia gila. Ha? Ada kekai ni. Dia kangkang gitu sebab apa dia duduk tengah mayat. Dia tu dalam kitab mereka kata apa? Jadi di antara dua tu jadi macam sungai. Ni. Sampai dia boleh apa? Dia boleh kekeng. Ha ni ada yang buat yang ni, ada yang buat yang ni. Banyak. Tahu orang gali lah. Tapi dalam kitab mereka sunat lahad. Jika tanah apa? Tanah apa? Ha? Tanah keras je. Tanah lembut jatuh lah. Ha tak? Tak ada apa jatuh. Tanah lembut syak. Tanah keras apa? Lahad. Mana ni? Ni? Oh, semua tanam. Ada hal yang cerita kat Mekah tu dia panggil mijinah. Mijinah tu macam rumah. Dia buka. Kemudian dia buka macam pintu. Tak? Kemudian dalam ni apa dia? Tak banyak. Dia kan tak sini satu. Kemudian tak sini satu. Mayat. Ha? Satu lahad. Ha, ni dia kira apa? Asing-asing. Sebab apa? Dia tanam mayat sini. Kemudian dia letak apa? Batu-batu. Dia letak apa? Tanah-tanah keliling mayat.
Faham tak? Lepas tu orang ambil mayat tak sebelah pula. Lepas tu dia letak apa? Dia letak penghadang dah. Jadi seolah satu liang lahat tu satu mayat dah. Tu lahat tu boleh juga buat. Tu dah tutup kat tanah dah. Lepas tu korek belah juga tepi ni. Belah ni. Korek tepi. Ha, boleh? Boleh tak? Boleh. Ayo boleh. Betul tak boleh? Satu kubur ke orang. Satu tempat tu sebab apa kat Mekah dia buat ni. Dulu zaman dulu Mekah ni. Anda bisa tengok dulu. Dah Buka. tak buat dah. Ha? Dah tak buat dah. Gila dia tak pasti. Tapi tengok macam ada masih buat lagi tengok. Nama apa ni? Mijin dah. Bila aku dia pembuang ah. Oh kita naik Pak Tula mana tak? Ha? Itu bila dah ni dah apa? Dah apa? Pupuk. Dah luput. Di sini dia buat ah. Tindan mayat. Ya. Mijinah ni kita apa? Kita letak mayat sini. Lepas tu kita akan apa? Kita akan letak belakang dia apa? Tanah keliling dia. Kemudian kita letak mayat sebelah pula. Tak. Wahakkan dah sampai apa penuh. Sampai penuh lepas dia akan tutup pintu. Tak buka dah. Jadi hantar apa? Seolah apa baca kubur kat sini, padahal kubur dalam ni. Dia di atas kubur. Dia di atas. Dia atas kubur dah. Dalam tanah tu. Dalam tanah. Dia baca hotel. Lepas tu dia masuk tu. Masuk tu memang busuk lah. Apa Syaitan dia tahu ayah dia mati masuk tanam ni, dia kata aku tak tahan pening kepala aku. Dalam tu busuk kata. Dengan pakai lampu gitu masuk. Ha. Tapi nak buat yang lama. Kau dalam. Dalam ni buat luar ni 300 mayat boleh sumbat. Tu dah raput semua buang. Apa lah? Memang tak buka dah. Tak buka dah. Sampai bila-bila tak Dia ada. tak buka dah. Dia pakai pangkah pintu tu. Tak boleh buka. Kali cukup 300 banyak tu. Jangan cukup mayat qadar bukaan dia bawah. Ha. Dia pangkau lah. meja dia Pangkah dah. Mijin dah. Kata Syaitan, mijin dah hampir kepada al-lahad. Aqrabu ila al-lahad. Mijin dah hampir kepada al-lahad. Dekat Yaman dia buat. Yaman buat, Mekah dulu buat zaman dulu. Dia tak tahu. Lah tak pasti, Allah Alam. Nah, dia tengah-tengah, dia buka. Kemudian apa? Bila sampai dekat hujung tu dia akan buka tengah sahaja. Yang tanam mayat tu. Dia licak kan. Ada yang syak, anda tengok. Ada yang buat lahat. Ada dia belajar lahat tu. Dia buat mana? Tak nak ah. Dia- Ada tu lah. Gila takkan nak buat mijinah, bay. Siapa? Aku derak apa nak pakai? Tak ada. Dekat itu. Dia punya lahat. Apa ada yang usik. Lahat sebab pertama. Sebab lahat ni apa dia? Yang Nabi SAW ditanam dengan lahat kan dengan syak? Dia khilaf ulama ni. Lahat ataupun syak lebih afdal. Qala ba'du al-lahad afdal, qala ba'du asy-syak. Wal tahqiq at-tafsil. Kan aku dia gitu kau nak. Kalau kau betul lah. Tak nak. Ayo. Ni pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Qala ba'du al-lahad afdal, qala ba'duhum dia asy-syak afdal. Wal qawl as-sahih fil madhhab tafsil. Tafsil dalam madhhab. Tamam? Nabi tak nak tak. Nabi ada sebut, sehingga ada lahat. Dia kan nak tengok mahali ni. Sehingga ada lahat ni. Tak tahu. Dalam mahali sebut ni.
Mesti ingat ada Lahad je. Tengok ah, dia ada kelebihan. Tengok ah. Sini tengok kat sini. Aywa sahih. Li khabari Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas annahu qala fi marad mauti. Sa'd bin Waqqas bila nak meninggal dunia dia kata ilhadu li lahda. Buat lahad bagi aku. Wansibu 'ala al-labani nasba. Letakkan apa laban pula labin. Nasba, laban susu. Labin yakni batu bata. Kama suni'a ataupun kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanam lahad. Tamam, wa kana as-sahaba yusuna an yudfanuna fi lahad. Masih. Nabi SAW ditanam dengan cara lahad. Dan para sahabat juga wasiat ditanam mereka dengan cara ditanamnya oleh Nabi SAW. Lahad kan. Masih. Baik. Wa hada dzakarahu min Shihabuddin Ar-Ramli dalam Fathur Rahman. Ilhadu li lahda. خلاص تمام. Allahumma salli ala Muhammad. Habis tu. Kemudiannya apakah hukum binaan atas kubur? Kalau apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kata tanah tu tanah wakaf, maka haram buat binaan atasnya. Kerana apa akan mengambil tanah orang lain secara tak langsung. Ataupun secara langsung. Tamam? Adapun fatwa sebahagian guru, adapun perkara yang boleh apa dia? Boleh apa dia? Boleh kita angkat. Maka itu tidak haram. Tamam? Belindan tu tak boleh angkat betul tak? Ha? Belindan tak angkat? Wah, ada khilaf pula ni. Ha? Dia simen tak boleh tu. Tok guru. Tok guru nak marah kalau simen kata tu. Ha? Tu ada apa? Fihi apa? Fihi intihak hurmatil mayyit. Padanya apa? Merosaklah hurmatil mayyit, Syekh. Ayuh. Sebab tu nak kata tu. Sebab itulah dalam kitab fiqh hatta dalam Kanzul Raghibi menyebutkan, Imam Al-Hali mengatakan, kalau dia dibuat binaan atas apa, dikubur wakaf, hendak dihancurkan dia. Tamam? Naam. Kalau dituntut, InsyaAllah Syekh. Baik. Jadi kalau bina kena dihancur, adakah contohnya dia boleh jaga kubur ni boleh hayat kubur dia letak tu tak boleh hayat. Adakah dia tak hayat tapi dia pacar. Dia wajib kita, anda bisa tanya masalah ni pada apa? Pada Ustaz Seru. Dah tu kat pondok kita tu. Pondok kita tu. Nak hancur ke tak? Dalam kitab sebut kena perancok. Ustaz Seru jawab begini. Tahu. Jawab kena? Tahu. Anda apa jawab balik apa? Tahu. Tak? Khalas. Anda tanya Ustaz Seru gitu. Tanya apa? Masa ngaji tu. Dalam kitab sebut je lah. Kalau dibuat binaan di atas tanah wakaf, hendak dihancurkan. Tanya masuk, betul nak kena perancok sini. Pekat-pekat ramai pergi angkat katok. Katok pergi hancur habis semua. Faham tak? Ustaz Seru jawab je ni. Tahu. Anda apa kalau tanya balik apa? Istiba' ya Syekh. Tahu. Macam ni ya. Anak kalau ada semangat, azam, gua misal Ibn Taimiyah, insya-Allah, nak ambil kayu pian cok. Nak jangan sabit nama dah. Jangan. Mengaji tadi. Allah yarham Tuan Guru Haji Hashim kata apa? Dhabit tempat itu tempat ada apa? Ada ilmu. Banyak dhabit-dhabit dia. Di antara tempat ada ilmu, masjid tidak ada tulisan. Masjid tidak ada tulisan. Tengok pondok kita masjid tak ada tulisan. Tak ada apa tulisan. Cuma ada pada TV. Tolonglah tutup TV tu. Alhamdulillah orang mayang. Kalau anda bisa pergi mayang setengah masjid apa, TV duk buka semua. Lain kali keluar muka ustazah. Ayah. Tak. InsyaAllah Syekh. Tidak ada tulisan pada masjid. Ha? Tengok bawah tu nak tengok bawah. Ayo Syekh. Tapi dia orang musalli. Kemudian dia. Kemudian begitu juga kubur tidak ada binaan. Tidak ada binaan. Ini juga alamat tempat tersebut tempat ilmu. Tamam Syekh. Macam kubur wali-wali. Kubur wali tu bukan kubur wakaf. Sebahagiannya
Kubur tu bukan kubur wakaf. Kubur yang mungkin dibeli ataupun hak kepunyaan orang. Lalu dibuat binaan dia, ikraman lil wali. Memuliakan bagi wali. Untuk tadi, tamam. Kencok. Ha? Tadi binaan kencok. Tak, kemungkinan tu memang bukan tanah wakaf. Mungkin tempat bahagian kawasan tu bukan tanah wakaf. Memang orang beli untuk kubur si wali. Masih Syekh. Haram tu jika ada binaan tu tak boleh diangkat kan. Naam. Kalau dia boleh diangkat, Naam, tidak haram. baru Intaha apa? makruh. Intaha apa sebahagian guru yang nak mengaji. Intaha. Kalau kitab cari yang kitab benar. Kalau dia boleh diangkat, makruh lah. Masya-Allah alam Syekh. Tak boleh hias kubur. Apa dia? Hias kubur boleh. Hias kubur apa hukumnya? Hias kubur ni pertama sekali hias tu macam mana? Tok bunga, pokok bunga. Ada apa? Sunnah Syekh. Kalau maksud hias tu dengan malam letakkan benda hidup, ada sunnah. Mana apa? Astaghfir lahu. Faham tak? Istighfar baginya. Benda-benda hidup ni apa? Akan istighfar baginya. Masih? Hiasnya binaan tak lihat. Hias dengan binaan ala tafsilin fi. Adakah dia tempat wakaf ataupun tidak? Kalau tempat dia tempat wakaf, kau haram ya Syekh. Tamam? Kalau bukan wakaf, Milik. hak milik, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Masih? Tak ada makruh lah. Tak makruh. Bahkan sebagai ulama mengatakan bahawa sunat buat binaan di atas bahawa kubur apa dia? Kubur wali. Liya'raf, supaya diketahui. Masih? Ala kulli hal, mungkin masalah ni dia masyakil Syekh dalam tempat kita ni yang muskilah. Dan bila kita bercakap ni, orang akan hantam kita sebagai wahabi lah. Lasna wahabiyah. Nahnu syafi'iyah. Faham tak? Tapi wahabiyah bukan dikenali dengan furuk. Tapi dikenali dengan akidah mereka. Ya, kubur. Boleh dia baca. Dibuat binaan. Rancok. Mungkin Mana ni? Nabi katok kan. saya tengok. Mana Nabi katok kan? Nabi katok kan. Depa katok makam Imam Nawawi dulu. Depa bom. Imam Nawawi depa bom dulu makam Imam Nawawi. Depa bom. Bom tu. Oh, bom tu ni. Bom makam Imam Nawawi. Bom. Dalam apa bom? Oh, depa pancok ni. Ni muka kubur Ibn Taimiyah. Nah, ya. Dah mesti kan? Ada yang depa wajak kat dia ni pun pancok. Itu kubur Ibn Taimiyah. Ha macam ni. Oh, dia pun pancok. Ada kot kadang-kadang depa geram dengan Ibn Taimiyah pun kali. Tapi apa pancok kata Syahri ke geng dia pun. Biasalah setiap orang ada taksub dia. Tapi ni elok ni Ibn Taimiyah makam ni. Makam Imam Nawawi depa bom dulu sekali tu. Mana bom mana bom itu. Ha. Tidak oh. Wali. Macam sufi kan Syekh. Ibn Taimiyah kan sufi. Ada tanya di tempat ramal ni. Ayuh. Afdal tanam di tempat yang ramai orang ke tempat bersendian berhad? Jawapannya dia, tanam di tempat orang yang soleh. Jiwarus salihin. Tanam dengan tempat-tempat apa? Yang hampir kepada orang soleh. Kerana Imam Salih bin Abdullah bin Salih bin Imam Salih bin Ahmad bin Hanbal. Rahmatullahi alaihi, Imam Salih bin Ahmad. Dia kata bahawa aku wasiat supaya ditanam di sekian tempat. Kenapa tak mau tanam dekat tempat Pok Hang? Kerana aku balagani annahu zakah qabru nabi. Aku dengar dekat kawasan sana ada bahawa Nabi ditanam di sana. Dan aku lebih suka ditanam aku dekat dengan Nabi berbanding bahawa ayah aku. Maka ini menunjukkan pada sunat tanam dekat dengan tempat-tempat orang yang soleh. Pasal apa orang bergaduh pasal tanam kubur ni? Kat sini dia. Hasil pada zon kita dia, kubur orang soleh. Tamam? Kalau tanam dekat dengan orang isyak buat isyak dadah payah. Kubur orang isyak dadah. Kena azab. Oh, salah. Kena azab serabut. Tamam Syekh? Itu kita kena ada. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia nak ditanam dia sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidina Umar nak ditanam sebelah Nabi? Sayyidina Umar minta izin pada Sayyidina Aisyah. Jangan jadi blur kan? Ha tak? Mau khurafat. Jadi Sayyidina Umar minta izin daripada Sayyidina Aisyah nak tanam sebelah Nabi. Siapa nak tanam? Nah, dia kata kalau ikut kepala otak kita, tak? Nak tanam bos nanti alamul arwah pakat jumpa masing-masing. Tidak bahaya alamul arwah jumpa masing-masing. Nak tanam sebelah Nabi. Sayyidina Osman. Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu ta'ala majma'in. Sayyidina Hasan minta tanam sebelah apa? Makam Nabi SAW. Tak lepas, orang tak bagi. Cucu Nabi tu. Sayyidina Hasan minta ditanam pada dia. Orang nak tanam. Sebelah Sayyidina Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Orang tak bagi.
Dalil dia bahawa Sayyidina Uthman lebih afdal daripada kamu. Tapi tak tanam sebelah apa? Sebelah baginda Nabi SAW. Cucu Nabi orang tak bagi. Tak bagi pada orang-orang zaman tersebut. Yang Marwan bin Hakam wa ghairuhu. Masya Syekh. Akhirnya ditanam di mana? Di Baqi', saya ingat saya. Saya ingat di Baqi'. Tapi maqam Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala berlaku khilaf juga. Ana bertakut berlaku pemujaan. Masya. Adapun kubur Sayyidina Husain di mana? Kubur Sayyidina Husain berlaku khilaf di kalangan ulama. Kerana berpisah tubuh dengan badan. Berpisah tubuh dengan kepala. Kerana kepalanya di mana? Di Mesir. Dan badannya di mana? Di Karbala. Faham? Dan sebahagian masyayikh Syekhul Azhar telah melihat bahawa pergi masuk tu, pergi tengok kepala Sayyidina Husain. Memang apa? Menitik darah. Dekat Mesir. Dia panggil masjid ni. Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain. Pergilah tengok kepala Sayyidina Husain. Tapi tak ada orang bagi tengok. Tak ada orang bagi masuk. Ada. Unity lagi dah. Ayo. Lo ni. Ayo. Nak payah faham. Baru berakai. Baru beragai. Waqi'. Syahidahul ulama. Ya ingkar apa Ibn Taymiyah seorang. Nampak. Ini terlepas. Habis tu. Tak haji je pun. Sebab tak haji je pun. Allah alam Syekh. Tadi kena masuk dulu. Baru berakai. Bukan. Astaghfirullah azim ya Syekh. Ada Syekh alim fadil. Tamam. Imam Ibn Taymiyah apa dia? Sebagai ulama kata Syekhul Islam. Itu ya kan ada ulama kata kalau ada seorang ofak. Ayo, idza kana Syekhul Islam fa al-Islam salam. Dalam. Ala kulli hal Syekh Ibn Taymiyah kana aliman. Namda alim. Qala wa yahrumu an-nadbu bi ta'didi shama'il al-mayyit nahwa sayyidah wa kahfah. Wa yahrumu an-nadbu. Dan haramlah oleh nadb. Oleh meratak. Wa yahrumu an-nadbu dan haramlah oleh meratak. Tak tahu meratak. Bita'didi syama'ilil mayyit. Dengan apa? Membilang apa dia? Syama'il kebaikan-kebaikan mayit. Bita'didi dengan membilang-bilang. Syama'il kebaikan-kebaikan apa? Mayat. Beratak tu dengan bila aku berikan banyak. Naam. Bita'didi syama'il mayit dengan apa dia? Bita'didi dengan membilang apa? Syama'ilil mayyit apa dia? Kebaikan-kebaikan apa mayat. Tamam? Nahwu wa sayyidah wa kahfah. Baik. Ma makna an-nadb? An-nadb dengan makna meratak. Bita'didi syama'ilil mayyit dengan membilang apa dia? Kebaikan-kebaikan mayat. Nahwu misal wa sayyidah. Wahai tuanku. Wa sayyidah wahai tuan. Wahai tuan lah. Wa sayyidah. Kemudian nahwu wa kahfah. Wa kahfah apa dia? Dia itulah wa kahfah ke wa kanafah. Wa kanafah wahai yang menjaga. Al-kanaf yani satr atau al-hifz. Anta wa kahfah. Al-kahf yati ma'na aidan malja. Al-malja yani bertempat tumpuan. Masih. Baik. Sekarang ni masalah berkaitan nadb. Ma makna nadb? Pertama sekali dalam bahasa Arab ada istilah namanya nudbah. Masalah apa? Nudbah. Ada bahthun fi ilmi al-lughah al-arabiyyah. Bahasan ala ilmu nahw. Nudbah. Ma lil munada ja'al li mandubin wa ma nukira lam yundab wa la ma ubihima. Wa yundabu al-mawsul bil ladhi ishtahar kabira zamzam yali wa man hafa. Wa man hafa. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah nudbah. Nudbah ni makna meratak. Hei tuanku. Hei kasihku. Hei begian. Yang ni sebut dia dalam bentuk apa? Memanggil-manggil. Hada nusammihi nudbah. Kita panggil sebagai nudbah. Maka haram yahrumun nadbu. Haramlah oleh meratak. Bita'didi dengan membilang-bilang syama'ilil mayyit. Kelebihan-kelebihan mayat. Ay bi adatin nida.
Biadatin nida dengan apa? Ada adat nida. Adatin nida yakni dengan ada adat seru. Seruan. Biadatin nida dengan ada adat seru. Adat seru yakni biadatin nida, takdir ataupun dhabit. Biadatin nida dengan apa? Ada seru. Biadatin nida dengan adat seru. Adat ni makna lafaz seru. Bukan adat. Adat ni apa? Lafaz seru. Tamam? Masih ya Syekh? Mafhum? Walau dengan lafaz seru. Dalam bahasa Arab ada adat untuk kita buat dalam bentuk seru. Memang orang Arab ada. Wa kahfa wa jabalah. Wa jabalah yakni hey apa? Wahai bukit. Wahai apa? Yani mayat tu diumpamakan dengan apa? Dengan bukit. Wahai kekasih, wahai raja, wahai apa? Jadi Arab dia akan guna apa? Ala wazni wa fa'ala. Masih? Wa fa'ala. Dimula dengan wa kemudian akhir dengan ha. Hadza waznu. Wa tu tak dia samihi nudbah. Wazan nudbah. Masih Syekh, jangan balik dhamir hu tu balik mana ada. Ni wazannya nudbah begitu. Nudbah ni ratap. Kerana orang Arab orang Arab tradisi orang Arab bila mati, mereka akan meratap. Maka mereka menjadikan wazan yang khas untuk meratap. Malam mewah akhirnya. Aywa. Ala wazni wa fa'ala. Tanda mat. Apa dia orang Arab akan menjadikan apa? Menjadikan lafaz yang tertentu untuk meratap. Satu kata Imam Amirah rahmatullahi alaih fi hawashih, wa laha siyaghun makhsusah. Dan bagi nudbah tu, bagi meratap tu ada sirah yang tertentu. Khalas? Wa fa'ala, wa kahfah, wa sanadah. يعني تقريب يعني شيخ. وفعله atau wa fa'ala. Wa kahfah, wa sanadah, wa jabalah, wa bahrah. Wa Wa bagi. Wa malikah. Wa hasanah. Wa jamilah. Ila ma la nihayata lah. Ini bahthun fi ilmi an-nahw. Bahasa ilmu nahwu. Wa man hafara zamzam. Jadi wa man hafar. Wa man hafar. Masih? Baik. Khilaf ada yang tahu ulama. Adakah pada nudbah dia min babin nida atau min babin akhar mustaqil? Khilaf. Khudari rahmatullah alaih kana yaqul laysa min babin nida. Maknanya nida. Masih? Syuf ya Syekh. Jadi bila sebut kata an-nudbah ada lafaz-lafaz yang tertentu, tamam? Atas wazan yang tersebut, maka haram meratap dengan membilang kebaikan mayat di atas sirah tersebut. Ataupun di atas apa? An-nida. Sebab itu nahwu wa sayyidah wa kahfah begitu juga. Ya sayyidi. Ya sanadi. Wa ya ghawthi. Wa ya kahfi. Wa ya sururi. Wa ya farahi. Boleh juga. Apa dia? Ya Rasulullah tak. Kerana apa? Bukan muradnya di situ apa dia? An-nadb. Kerana apa? Itu laisal murad bihi an-nadb. Bukan muradnya nadab. Muradu bi mukhatabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih? Maka haram nadab. Haram meratap dengan membilang kebaikan mayat dengan atas jalan apa? Meratap dengan apa? Dengan apa? Atas jalan dia menggunakan adatun nida. Adat seru. Menggunakan apa, Mat? Adat seru. Sama ada apa? Adat seru dengan ya. Ya sanadi. Ya kahfi. Wa ya sururi. Wa ya farahi. Wa ya ila akhir. InsyaAllah. Mafhum? Ataupun di atas wazan nudbah. Nudbah ada istilahun khas fil lughati al-arabiyyah. Masalahnya apa? Wa sayyidah wa kahfah. Wa sayyidah daripada sayyid. Wa kanafah daripada kanaf. Kanaf wa huwa al-hafiz. Tamam? Ana fi kanafi fulan. Ay ana fi hifz fulan. Aku dalam kanaf fulan, yani ana fi hifz fulan. Penjagaan fulan. Masih? Mafhum ila hadhihi al-mas'alah? Muatab macam mana? Itu bukan muatab sih, itu mukhatabatun Nabi. Itu bukan muatab, itu mukhatabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ni mukhatabah bercakap dengan Nabi. Nabi SAW ke? Hidup. Sebahagian orang bertemu dengan baginda Nabi SAW fi qabri syarif. Alaihi afdalus salatu wassalam. Lalu mukhatabatan Nabi SAW. Khitab dengan Nabi SAW. Dia kata apa? Qala Allah subhanahu walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Kalaulah orang-orang yang zalim akan diri mereka lalu datang padamu, ja'u fastaghfirullah. Lalu mereka mohon ampun pada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar bagi mereka, lawajadullah tawwaban rahima. Saya dapati mereka akan Allah bersifat tawwabar rahima, menerima taubat lagi pula Maha mengasihani. Wa astaghfirullah ya Rasulullah. Aku mohon ampun pada akan Allah SWT. Fastaghfirli ya Rasulullah. Maka istighfar bagi aku ya Rasulullah. Masih. Ini bukan nudbah. Tapi mukhatabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min babit tawassul. Ni kerana orang Arab bahawa muraknya memang meratak. Apa dia? Mukhatab. Ya, iya. Ayo boleh, tak masalah. Jadi wahai Tuhan. Ni apa dia? Meratap dengan apa? Syama'il mayyit. Haram dia meratap dengan menyebut apa dia? Kebaikan mayat. Mayat tu Syekh. Ada orang Arab dia akan ada istilah dia bila mayatnya mati, mereka akan buat majlis apa? Majlis memeratap. Orang-orang perempuan ni kerja ni. Lepas bila matinya mayat, dia akan buat apa? Majlis meratapnya mayat. Maksudnya dia buat rumah, dia akan menangis. Sampai apa? Sampai nampak kesal air mata mereka. Wah Sayyidah, wah Kahfa. Kemudian dia akan ambil benda, dia akan hampuk kepala. Benda masalah pasiak bawah dia ketuk kepala. Ketuk kepala gitu. Ada orang Cina buat. Kadang-kadang. Orang Cina setengah upah siap. Tolong buat bagi menangis. Apa? Projek. Projek apa? Projek sini. Dia buat dia bagi menangis. Tak, buat apa? Bagi duit dia supaya apa? Nanti bila abang dia yang mati tu, dia akan menangis. Oh, upah orang. Upah orang untuk menangis. Oh, buat macam tu. Buat gitu menangis. Ada lah tu. InsyaAllah. Adapun dalam Islam hukumnya adalah haram. Nabi SAW menyebut dalam hadis, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'awil jahiliyah. Bukan daripada kalangan kami orang yang apa? Yang mencari akan pakaian tu. Sedih kononnya lah. Kemudian apa? Menampar muka-muka mereka. Latamal khudud. Gitu. Wa da'a bida'awil jahiliyah, dan menyeru dengan dakwah jahiliyah. Mana ni? Wa sayyidah wa kahfah. Masih Syekh. Jelas? Ada soalan? Kalau seorang tu dah sedih sungguh, dia tak diterima, kita larang. Tak, jangan larang. Biar tu. Jadi peluk. Peluk apa? Mayat. Puk belakang. Jangan tarik lagu tu. Puk belakang. Kau tak larang. Tak boleh larang walaupun dia meratak. Meratak ke tak? Orang jadi. Apa dia? Yang ni kita sebut dia. Sebutkan perkataan-perkataan yang apa? Yang apa dia? Yang lebih kepada apa? Kepada Allah dan Rasul. Yang ni bukan apa? Bukan haram ya Syekh. Haram. Astaghfirullah. Yang gitu. Yang ni apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Ingat Allah. Allah. Semua milik Allah Ta'ala. Jangan pekah saja. Semua milik Allah Ta'ala. Lagu tu lah. Jangan. Haram. Laisa minna man darabal khudud. Syaqqal juyub. Da'a bida'awil jahiliyah. Bukan daripada tangan kita. Jangan jadi apa? Ni kena ikut sunnah. Bila gitu ikrah pula. Memang Syekh. Mana? Wa yahrumun nad bi ta'di syama'il mayyit. Yani nafsu kadzalik. Kalau ada apa? Ada dengan seolah apa? Pertama niat dengan apa? Niat meratap, kemudian apa dia? Begitu juga dengan menyebut dengan apa? Dengan seruan. Danam, dengan nad. Haram. Tamam Syekh. Kalau meratap hajar apa? Meratap macam mana? Adapun kalau menyebut masalah dia ni baik, dia ni bagus, kana hasanan wa kana kada wa kana kada, adalah yahrum kama fil bayjuri. Tidak haram. Maksudnya berapa? Kebaikan je. Sebut kebaikan. Yang ni wahai sayyidah, wahai tuan, wahai apa yang menjaga, wahai bukit, wahai Apa yang maksud kebaikannya? syama'il mayyit. Kerana dia dulu adalah menjaga orang, kanaf. Wa kanaf Kanaf bagi orang, menjaga bagi orang, dia tuan bagi orang. Tamam?
Dia kepala kampung bagi orang. Tamam? Ada ta'dil syama'il mayyit. Adapun kalau tidak ada tu nida. Tidak ada adat seru. Dengan masalah disebut bahawa kana hasanan wa kana kaza wa kana kaza. Dia ni begini, dia ni begini, dia ni begini. Ini tidak masuk dalam adab. Anak cik ni baik. Anak dulu tak pernah lupa setiap bulan bagi 2,000. Faham tak? Ini bukan adab. Kerana tidak ada adat seru. Merata ni. Ha? Ya, okey mati. Tak ada 2,000. Mesti ingin nangis tak? Ada lagi? Sabar. Khalas? Tanda elok dulu. Adapun kalau masalah dengan lafaz-lafaz beliau, tidak ada adat seru. Dia ni bagus, dia ni baik, dia ni. Fa'ada la yahrum. Selagi mana tidak ada pembohongan. Tidak haram. Bahkan kalau dah benda tu boleh menarik orang kepada kebaikan, fahuwa sunnah. Masih Syekh. Tak tahu. Saya kena pergi masjid dulu. Ha? Ni ilmu bomo. Bomo. Qala kulli hal ya Syekh. Alah nak Il kongsi sikit. mana? Alah. Itu kawan no. Macam المهم يا شيخ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات النبي صلى الله عليه وسلم شفاء لكل كربات. شفاء. Taib. Adakah disyaratkan untuk haram itu mestilah dengan menangis ataupun tidak? Tamam. Al-mu'tamad kama qala Syekhul Islam fi syarh al-manhaj wal mu'tamad la budda ma'al buka' li yahrum. Haramnya nadab ini, haramnya meratap ini mestilah disertai dengan apa? Dengan menangis. Al-buka'. Kalaulah tidak ada buka, la yahrum. Wa sayyida wa kahfa. Nangis tak? Tak nangis. Serius. Wa sayyida wa kahfa. Laisa biharam. Mana apa? Syarat dia ma'al buka. Wal mu'tamadu la budda ma'al buka. Liyahrum. Mesti dengan ada tangisan barulah jadi haram. Kalau tidak ada tangisan la yahrum. Walizalika qala fil manhaj wa'adduha ma'al buka'i wa jazama bihi fil majmu'. Qala al-Bujirimi rahmatullahi alaih al-mu'tamad kalamul majmu'. Kalau majmu' yakni syarat dia nadab serta buka baru haram. Fal buka'u wahdahu la yahrum. Menangis nangis jerit. Tapi tak ada apa? Tak ada wa sayyidah wa kahfah ya sanadi, tak ada. Jerit seorang-seorang. Faham tak? La yahrum, tidak haram. Tak ada orang ni tak. Oh menangis tak. Jadi tak betul. Haram dalam haram, mus haram. Anda bukan meratap, dia menangis tapi bawah badan dia tak terkawal. Cuma jangan tampak muka. Bas. Jangan koyak baju. Bas. Masih Syekh. Tak terkawal macam tadi. Pingsan pula. Fal buka wahdahu la yahrum. Menangis hanya keadaan menangis saja tidak haram. Wa'addu syama'il min ghairi buka la yahrum. Meratap tapi tidak menangis la yahrum. Masih Syekh. Hadha huwa al-mu'tamad kama qala Syekh al-Bujirmi. Jadi haram nadab meratap itu jikalau berserta dengan menangis. Wa sayyida wa kahfah. Dia berserta dengan apa? Menangis. Kalau tidak ada menangis la yahrum. Jelas ini? Soalan? Orang perempuan mana? Perempuan tu tengoklah dia ada iddah tak? Orang perempuan tu mana? Perempuan mana? Kalau yang lain mati tu tutup lelaki. Yang mati tutup lelaki. Suami. Ha tak? Lepas tu nak pi tu kubur siapa dia? Mak dia. Boleh ha? Pi siapa dia? Kak dia. Boleh ha? Tak boleh? Faham tak? Masih Syekh. Yang pi tu siapa dia? Tak kisahlah awet dia ke siapa. Gewe dia ke. Tak kisah. Yang tak bolehnya isteri dia. Kerana bila matinya suami bermulanya apa? Iddah ya Syekh. Tapi tengok ada itu zaman nak isteri main pun semua.
Memang lah. Sebab kena. Haram ya Syekh. Ada fatwa. Haram. Tanya pada ramai ulama-ulama pun kata haram lah kau. Tak boleh nak buat kena. Takkan nak kata halal pula. Dia balik orang ni, haram. Haram. Takut ada fatwa lah. Kan kita dia ada. Tak ada. Haram. Fi qaul apa? Inda Al-Hasan Al-Basri. Aidah bagi perempuan tu bersunat. Ada qaul. Rubama yakun syadz yani Syekh. Tak boleh keluar rumah. Dia buat umur tu. Ayo. 4 bulan 10 hari. Iddatul wafah. Iddatul wafah Syekh. Kerja apa? Ni kalau kerja kerana tidak ada pendapatan lain. Maka boleh pi balik. Tak boleh pi apa? Kawan ajak jom. Malam ni kita pergi minum kopi dulu. Haram ya Syekh. Ustaz Azhar tu apa? Pergi cari nasi boleh. Cari apam balik tak boleh. Cari apa? Hadaya apa? Hajah faqat. Kalau nak apa apam balik? Apa? Grab food. Ngedeng. Grab food saja. Syekh 4 bulan 10 hari. Ada hukum Allah. Mada naqul? Amanna billahi bima ja'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 14 hari. Apa dia? Buat ngedeng. 4 bulan 10 hari. Kalau kes ada 4 bulan. 40 hari. 4 bulan. Allah. 4 bulan 10 hari Syekh. 4 bulan. 4 ashhurin wa 10 ada fil Quran. Quran Karim. 4 bulan 10 hari. Memang dapat 40 hari. Alladhina tawaffawna minkum azwajan wa yadharuna ila akhir qawli tabaraka wa ta'ala 4 ashhurin wa 10. 4 bulan 10 hari. Memang dapat 40 hari. Qaul. A'udzu billahi minal qaul. Quran Syekh 4 bulan 10 hari. 4 bulan. Dia Wahabi ikut Quran tu. Arab. Allah tak sebut Quran jelas. 4 ashhurin wa 10 Syekh. 4 bulan 10 hari. Takkan tiba-tiba ada apa? Yani 4 bulan 10 hari yani Astagfirullah. Nusamihi hukman ta'abudiyan. Hukum ta'abudi. Kenapa sembahyang subuh 2 rakaat? Antar boleh jawab tu baru kita sembang. Bas. Ada tak sebab yang ni sembahyang subuh dia kerana bangun tidur. Tarik kalau gitu elak dia apa? Sebab bangun tidur. Kalau orang yang shift malam shift malam apa? Zuhur dia tidur lagi. Zuhur kena 2 rakaat, subuh kena 4 rakaat tukar pula. Boleh. Hada hukum ta'abudi Syekh. Hukum ta'abudi ay lahu illatun lakin istatarat wa khafiyat anna. Hukum ta'abudi ada ilat ala asah. Andal muhaqqiqin ada ilat tetapi ilat itu tidak dapat kita ketahui. Kerana apa? Kerana akal kita yang lemah. Syekh. Depan rumah. Alamin. Oh, man. Wallahualam. Tapi yang ma'ruf dia adalah rumah. Depan rumah tu ada dalam masih kawasan rumah. Wallahualam. Ya, Mam. Tak ada duit 4 bulan. Tak boleh. Cuba tengok balik adakah kawasan dalam kawasan rumah dia dikira rumah bagi dia atau tidak. Ibhatu ya Syekh. Cuba tengok balik. Kalau dia dalam dah. Awak tiba-tiba masuk bab edah ni. Bukan bab dia. Dah apa dia? Tanyalah. Lepas tu dia mengandung. Dah tinggal dulu. Mengandung. Anak. Dalam sebulan lagi dia nak beranak. Ayuh. Lepas tu tak cukup 4 bulan. Lepas tu lagu anak gitu tak. Kena pergi hospital lah. Tu kerana ada hajat Syekh. Tak apa. Ada hajat, ada darurah Syekh. Siapa nak terang dia? Kau kena suruh panggil Tok Bidai pergi rumah. Dah. Kalau ada hajat pi. Sekarang ni mana boleh bidan. Kena saman lah. Tak. Sekarang ni semua kena hospital. Terima kasih Syekh. Tak boleh nak tak ah. Ya? Tak boleh situ. Tak boleh nak tak. Menetap di mana? Hospital. Kalau doktor kata kena letak hospital, duduk hospital. Al-amru fi si'ah ya Syekh. Tapi apa? Tidak ada hajat. Keluar pergi pasar apa? Saja cari-cari benda-benda best sikit. Bosan lama-lama. Tak boleh. Cari tu nak cari apa? Berah habis. Pergi cari berah. Habis berah, pergi balik. Ya Syekh. Tak ada orang nak pergi tolong. Tak apa. Kalau Syekh. Baik. Faham Ustaz Izam? Jadi orang perempuan dah tak boleh pergi kubur. Tadi ada kopi kau. Haram. Haram. Allah lah. Ada. Abang baru naik muka. Kalau Fatu berani boleh kat. Haram. Lah ni tak ada orang berani tegur.
Kalau hantar jadi orang perempuan tersebut, Apa nak rasa? apa anda rasa? Dah ukur dah baca tu. Tapi takkan tak nak halau itu. Dah lah. Dah ukur amal bernahi nahi munkar. Kita kena amal bernahi nahi munkar. Benda tu benar. Nahi munkar al-mujma' alaih. Ijma' ulama tanya. Ada khilaf benda ni. Qaul Hasan al-Basri. Tak uji iddah, sunat iddah. Kata Syed. Ni syad daripada dia. Allah a'lam. Lagi dah. Lidah ni hok mati kalau Cerai tu lain. Lain pula. Dia tak boleh tak? Tak boleh tak? Sumpah lah. Iddatul wafa, iddatul firaq nafsu Syekh. Iddatul wafa dengan iddatul firaq nafsu. Sama eh. Sama 4 bulan 10 hari. Dia bukan. Sama tu. Sama pada nisbah hukum. Ni 4 bulan 10 hari. Ada pun nisbah apa? Iddat tu 3 kali suci. Orang apa tarik tu. Baca hal sana. Alhamdulillah. Baik. Di mana? Wa yahrumu an-nawhu wa huwa raf'u as-sawt bin-nadb. Dan yahrumu an-nawh. Dan haramlah oleh an-nawhu. Syekh Taha Abdul Hamid ditanya masalah apa perempuan kerja tengah iddah. Kalau tak kerja dia nak ambil duit mana? Bukan ada orang lain. Tak ada orang lain. Syekh Taha kata kemungkinan boleh takrib. Kemungkinan boleh takrib qaul Hasan al-Basri rahmatullahi alaih. Mungkin. Rubbama. Rubbama qaul Hasan al-Basri boleh beramai. Syadz inda apa? Inda ulama. Bagi ulama menghukumkan dia syadz. InsyaAllah Syekh. Oh, wa yahrumun nawh. Da yahrumun nawh. Yahrumun nawh dan haram oleh an-nawh. An-nawh wa huwa raf'u as-sawt bin-nadb. An-nawh ini dan haram oleh an-nawh wa huwa an-nawh tu apa? Raf'u as-sawt bin-nadb. Mengangkat suara bin-nadbi dengan rata. Mengangkat suara dengan apa? Dengan apa Syekh? Dengan merata. Jadi dia an-nawh ini akhassu minan nadb. Tadi kita sebut bahawa nadab. Mana nadab? Meratap dengan menangis. Dengan menyebut adatun nida. Masih. Hak ni an-nawh, mengangkat suara. Mengangkat suara dengan meratap. Maka an-nawh akhassu minan nadab. An-nawh itu lebih khusus daripada nadab. Masih. Maka bila mana seorang itu melakukan nawh, maka haram atas dasar nawh wa haram ala sabilin nadab. Dua haram. InsyaAllah. Dan haram oleh nawh. Apa nawh? Wa huwa dengan nawh tu. Raf'us sawt. Mengangkat suara. Bin nadbi dengan apa? Meratap. Wadih? Baik. Syekh. Surah dia apa? Dia menjerit. Lalu dia meratap. Tapi tak nangis. Nangis sekali. Sebab apa? An-nadab tu dia. Ma'al buka Syekh. Masih sebab tu kena perhatikan lah. Wa yahrumun nawh wa huwa raf'us sawt bin nadb. Nawh ni lebih khusus daripada nadab. Lebih khusus. Kerana semua nawh ialah nadab. Bukan semua nadab ialah nawh. Sekolah ni lah. Ayuh, tapi angkat suara. Andai masalah dia tak angkat suara. Wa sayyidah. Wa kahfa. Wa jabalah. Sampai menangis. Nadab, na'am nadab. Nawh, la, mu nawh. Kerana dia tak angkat suara. Kalau wa jabalah, menangis. Tamam? Nawhun wa nadbun. Mafhum? Sekali kena ulang. Faham ni belakang? Ma makna yahrumun nawh wa raf'us sawt bin nadb. Nawh tu apa? Mengangkat suara dengan tangisan, dengan ratapan. Kalau dia apa? Dia tak angkat suara. Tamam? Tapi dia meratap. Nadbun faqat. Nama dia nadab saja. Haram juga. Tapi kalau kata dia angkat suara, dia meratap, dia menangis, confirm lah. Wa sayyidah wa kahfah nusammihi nawhan wa nadban. Nuh dan nadb. Dua-dua sekali. Masih Syekh. Sebab itu kena tanda bahawa nuh lebih khusus daripada nadb. Nuh umum. Baik. Nuh lebih khusus Syekh. Nuh lebih khusus. Nadb lebih umum.
Naam. قال ويحرم الجزع بضرب الصدر والخد ونشر الشعر وشق الجيب وطرح الرماد على الرأس ونحو ذلك ويحرم الجزع dan haramlah jaza'. Jaza' ni makna sedih. Dan haram sedih. Tengok elok. Bidarbis sadr. Sedih dengan cara macam mana? Memukul dada. Wal khaddi dan juga pipi. Wa nashri sya'ri dan apa? Menarik ataupun menghurai rambut macam ni. Apa dia? Jazak sedih. Wa nashri sya'ri dah. Menghurai rambut macam ni. Cara rambut kita dah kalau rambut panjang tu. Gitu. Tak. Tahu tarik rambut lagu tu. Gitu. InsyaAllah. Wa syaqqil jaib. Dan merobek dan mengoyak akan apa? Akan poket. Poket sini murak dia apa? Poket ni mana belahan tengah. Poket ni boleh koyak gitu tapi orang Arab tak buat gitu. Tak. Mana belahan tengah. Ayo, koyak gitu. Ayo. Kalau memang kalau terjemah juyub ni poket tapi murak orang Arab bukan poket zaman kita macam ni. Ni berbelahan tengah. Yang koyak gitu. Wa tarhir ramadi 'ala ar-ra's dan meletak pada ar-ramad, debu, abu-abu. Dan meletak abu di atas kepala. Macam itu. Abu bakar. Benda lah ayus. Aywa nafsu. Ini misal. Mujarrad misal ya Syekh. Ala ar-ra's wa nahwi zalik. Mafhum? Kerana apa haram? Li'annahu min fi'l al-jahiliyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anhu. Alhamdulillah. Mafhum? Ini haram yang diharamkan. Ini menangis yang diharamkan. Cara sedih yang diharamkan macam ni. Adapun dengan cara apa dia? Mengalir air mata, hadza jaiz. Hukumnya harus. Kan Nabi SAW ketika apa? Hampir wafatlah oleh anaknya. Iaitu Sayyidatuna Sayyidina Ibrahim. Ada yang mengatakan Sayyidatuna Zainab. Ada yang mengatakan cucu Nabi SAW. Kerana tak ada dari kisah. Berulang-ulang kisah. Nabi SAW wafat. Seluruh anaknya Nabi SAW. Melainkan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Imam. Nabi SAW pernah wafat, hampir wafat seorang cucunya Nabi SAW. Min Zainab Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi SAW menangis. Mengalir air mata. Kata, hatta tabki anta ya Rasulullah. Kamu menangis ya Rasulullah. Dan Nabi SAW sebut bahawa innal aina la tadba wa innal qalba la yahzan. Mata boleh mengeluarkan air mata dan hati boleh merasa sedih. Ana fi'lun basyari. Itu perbuatan manusia biasa. Tapi jangan apa? Jangan apa? Darbus sadr. Pukul sana, pukul sini. Meratap. Kerana apa? Kerana seolah-olah apa? Tidak redha dengan qadarillah. Tidak redha dengan qada wa qadar. Sekiranya. Nabi SAW wafat ayahnya, ibunya. Wafatnya siapa lagi? Isterinya wafat. Yani asyaddukum bala'an al-anbiya' thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling berat bala siapa dia? Ujian siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya' ulul azm. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tastajil lahum. Sabarlah kamu ya Muhammad seperti sabar ulul azm. Nabi SAW diuji dengan apa? Anak lelaki Nabi SAW. Nabi SAW bila dapat anak lelaki Ibrahim, Nabi ketuk Muhammad Ansar. Laqad razaqallahu nabiyyakum walada. Allah Ta'ala bagi rezeki pada apa? Kepada Nabi kamu ni bos seorang anak lelaki. Orang apa? Orang mengatakan Nabi ni putus-putus zuriat kerana tidak ada anak lelaki. Inna syani'aka wal abtar.
Orang yang kutuk kamu tu yang huwal abtar, dia yang terputus. Maka Nabi SAW dia diuji dengan semua demikian ujian. Kerana yasbir Rasulullah SAW. Tanya tentang hakikat kesabaran, hakikat Nabi SAW. Lepas tu orang kata bahawa tak ada dah mana paling berat di ujian. Berat ujian apa? Nabi lagi berat ujian. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok bahawa menikah lebih pada apa? Lebih pada 4. Tu je dia tengok. Yang Nabi diuji tidak tengok. Demam Syekh. Dia tengok situ. Dia tak tengok Nabi diuji macam mana. InsyaAllah. Nabi SAW dikeluarkan oleh kaumnya. Akhrajaka qaum. Nabi SAW mengeluarkan dakwah tapi siapa yang lawan? Abu Lahab. Abu Lahab tu orang yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib meninggal. InsyaAllah Syekh. Wala kulli hal Syekh. Ini perkara-perkara yang apa? Yang haram dilakukan kerana dia min al-fi'l al-jahiliyah. Wa jawwazu al-buka bi ghairi darbi wajhin wala nawhin wa syaqqi thawbi. Harus menangis tanpa apa? Perbuatan jahiliyah, tampak muka, ketuk kepala. Tamam Syekh. Juz. Allah Ta'ala alam. Kitab zakat sah. Hanya Rizal Salihkan. Demikian semua.